Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Belum lagi ya. Makanan ada di luar insya-Allah. Baik, alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana mungkin sahabat-sahabat di sini datang pada malam ini dah tahu dah tajuk dia pada malam ini. Apa tajuknya? Bukan, itu bukan tajuk dia. Tajuk sebenarnya dia adalah Islam dan Feminism. Saja nak perangkap kalian ya. Baik. Kita akan bercerita tentang Islam dan feminism, ataupun dalam poster yang sebenar adalah feminism dan Islam. Setujukah kalau saya kata bahawa pergerakan feminism ini kita nampak agak berleluasa di Malaysia? Betul? Mic ni dia macam sekat-sekat sikit ya. Ke nak saya guna saya sini? Saya tengok insya-Allah. Tak apa, okey je. So mungkin yang ini okey sikit ya. Okey. Baik, setuju kalau saya kata bahawa pergerakan feminism ini agak berleluasa di Malaysia sekarang? Ya ke tidak? Sebab saya datang ni bukan sekadar untuk berceramah, tetapi saya datang untuk membuat perkongsian dengan sahabat-sahabat semua untuk kita melihat kepada perspektif bagaimana Islam menilai feminism, dan adakah feminism itu, pergerakan feminism itu adalah satu pergerakan yang menepati Islam ataupun tidak. Ya. Ini bukan sekadar suatu pembentangan akademik, tetapi ini juga merupakan satu pembentangan di mana bagaimanakah cara kita sebagai Muslim menyikapi, berhadapan dengan mereka yang memperjuangkan feminism. Adakah mereka ini musuh kita ataupun mereka ini kawan kita? Adakah kita perlu untuk membangkang mereka dalam segala aspek perjuangan mereka, ataupun sebenarnya ada beberapa aspek yang kita boleh bersetuju? Dan saya juga terbuka dengan sahabat-sahabat semua, jikalau ada sesiapa yang kurang bersetuju dengan apa yang saya akan kongsikan, boleh sahaja. Boleh saja, tak ada masalah. Ya, insya-Allah. Baik. Kita akan lihat kepada definisi dahulu. Dan memandangkan saya akan kongsi tentang feminism, jadi saya akan gunakan sedikit kebanyakannya dalam definisi berbahasa Inggeris, tetapi saya akan terjemahkan. Adakah saya berdiri macam ni menghalang dari situ pandangan? Menghalang Okey. Rasa-rasanya nak tak nak saya kena kat sini baliklah. Okey? Tak apa. Okey je. Okey, baik. Kalau kita lihat kepada definisi di sini, okey, ini sebenarnya dari Kamus Dewan Bahasa edisi yang keempat, tapi saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Kenapa saya menggunakan definisi di sini? Kerana dalam kita membahaskan mana-mana topik, kita perlu mengetahui definisi dan maksud yang sebenar. Kalau tidak, kita akan sekadar bercerita tentang feminism tanpa kita memahami apa itu feminism. Baik, kita lihat satu pergerakan ataupun kepercayaan yang menuntut persamaan sama rata di antara lelaki dan perempuan. Setakat ini, okey? InsyaAllah. Tetapi kita lihat pula definisi dari segi kamus Oxford Dictionary, iaitu feminism adalah satu pergerakan yang menuntut hak di antara lelaki dan perempuan dari segi aspek seperti security, keselamatan, untuk melindungi wanita daripada bahaya dan juga diskriminasi gender, selain daripada dalam politik, sosial dan juga ekonomi. Baik, sahabat-sahabat semua, setakat ini di dalam definisi ini ada tak mana-mana yang bercanggah dengan Islam? Sebab saya perlu bertanya sebelum kita meneruskan lebih lanjut. Setakat ini, dari definisi yang diberikan, iaitu satu pergerakan yang menuntut hak
sama rata dengan lelaki dalam politik, sosial, ekonomi, keselamatan dan juga melindungi wanita daripada bahaya dan juga diskriminasi jantina. Setakat ini ada tak yang bercanggah dengan agama Islam sepintas lalu? Ada? Tak ada Which means kita boleh bersetuju? Okey Bukan maksudnya anda bersetuju anda jadi feminis. Secara umum Ini kita perlu jelas. Kerana bila kita menilai sesuatu, kita perlu menilai dari aspek secara objektif. Dengan menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah, adakah benda ini bercanggah ataupun tidak? Dan saya juga perlu kongsi dengan sahabat-sahabat semua. Sebenarnya kertas kerja ini, saya bentangkan buat kali pertama ketika seminar Islam Liberal, bahaya Islam Liberal di Kelantan, yang dianjurkan oleh Kerajaan Kelantan. Selepas saya balik dari haji pada 1 hari bulan September 2018. Itu kali pertama. Tapi waktu itu saya tak menggunakan slide. Kali ini saya gunakan slide untuk bagi gambaran yang lebih jelas. So far kita boleh bersetuju. Maka kita move on insya-Allah. Kalau saya cakap terlalu laju, bagi tahu Takut nanti saya cakap terlalu laju, tak boleh terkejar-kejar pula. Okey. Ini adalah kita bercerita tentang sejarah feminisme. Mereka ada beberapa gelombang sejarah perjuangan mereka. Okey? Kita lihat. Apa yang mereka tuntut pada awalnya, nampak? Equal pay for equal job. Red tape means women are raped dan sebagainya. Kita tengok first wave. Kita panggil sebagai gelombang yang pertama. Dia sebenarnya ada dua gelombang. Dan kemudian kita akan menilai di Malaysia ini sekarang ini gelombang yang keberapa? Ataupun sebenarnya bukan lagi gelombang ataupun setelah menjadi tsunami. Kita akan lihat. Belum lagi membuat kesimpulan. Okey. First wave, gelombang yang pertama, dia bermula pada abad ke-18. Pada waktu itu perjuangan feminisme hanya betul-betul bermula, betul-betul menjadi sangat aktif pada kurun ke-19. Di mana mereka pada waktu itu, gelombang yang pertama, mereka fokus kepada hak-hak asasi seperti hak untuk berpolitik, pendidikan dan ekonomi. Benda yang telah Islam perjuangkan lebih 1400 tahun yang lampau. Kenapa pada kurun ke-19 ini baru timbul isu-isu nak memperjuangkan hak politik, pendidikan dan ekonomi di barat? Kenapa? Yes, mereka bangun daripada kegelapan Eropah. Okey, mereka ada Renaissance selepas itu. Tetapi, setuju kalau saya kata bahawa pada waktu itu baru mereka mula untuk membahaskan serta untuk mendapatkan hak mereka ini, kerana selama itu agama yang dominan di barat dan di Eropah adalah agama Kristian dan Judaism. Judaism ni sikit lah, tapi Christianity. Tetapi tidak ada satu yang diberikan kepada mereka hak-hak seperti ini. Mereka dinafikan hak untuk berpolitik, dinafikan hak pendidikan dan dinafikan hak ekonomi. Tetapi pernah tak kita dengar di negara-negara yang Muslim menjadi majoriti membincangkan mahu membangkitkan isu-isu mendapatkan hak asasi mereka untuk pendidikan, ekonomi dan sebagainya? Pernah kita dengar tak? Sebelum ini, pada kurun 18-19. Kenapa di Eropah ada, tetapi kenapa di benua yang Muslim adalah majoriti tak timbul isu itu? Itu Mesir. Kita kena bezakan antara sosio-politik, apa yang terjadi dalam politik dengan apa yang dianjurkan dalam agama, itu dua perkara berbeza. Setuju kalau saya kata wujud pada waktu itu kurun 18 dan ke-19 di barat dan di Eropah, mereka memperjuangkan hak wanita ini kerana selama ini mereka tak pernah menikmati hak itu. Baru mereka nak memperjuangkan. Tapi kenapa di benua ataupun di negara yang majoriti Muslim mereka tak memperjuangkan? Kerana tiada keperluan untuk memperjuangkan. Kerana dalam ajaran Islam itu telah memberikan hak itu kepada mereka. So kita nampak kontras. Jadi
Kenapa saya perlu membahaskan dalam bentuk begini? Kerana ada kalanya bila kita di luar nanti, kita akan berjumpa dengan orang yang memperjuangkan isu-isu seperti ini. Mereka akan kata, nampak tak? Kita orang Barat yang mempelopori perjuangan ini. Muslim tak ada. Tak mempelopori ini. So jawapan kita, kita tak perlu mempelopori. Sebab 1400 tahun yang lampau, dah ada dah. Lagi advance. Ini perlu kita jelas, insya-Allah. Okey? Dan kemudian dia berkembang dengan pesat pada kurun ke-20, dan pada waktu itu tak ada LGBT movement lagi. Tak ada pergerakan LGBT. Kenapa tak ada pergerakan LGBT? Adakah kerana tak ada golongan lesbian gay? Ada. Tetapi kenapa tak ada perjuangan LGBT lagi? Kita jadikan seperti perbincangan sedikit. Sebab risau kalau saya buatkan seperti satu bentuk ceramah sahaja, mungkin nanti mengantuk. Kita jadikan seperti satu bentuk perbincangan. Kenapa kurun 18, kurun ke-19, hatta ketika dia berkembang dengan pesat, tak ada perjuangan LGBT lagi oleh kumpulan feminisme? Kenapa? Minorities lagi? Barat pun tak terima lagi? Kenapa lagi? Kita sebenarnya benda ini dia penting untuk mengetahui serba sedikit sejarah dia, kerana saya akan jelaskan selepas ini. Saya bertanya ini untuk memudahkan kita dapat lebih banyak informasi. Antara sebabnya ialah, betul, mereka golongan minoriti. Hatta hari ini pun mereka minoriti. Tapi kenapa hari ini diperjuangkan? Kenapa hari ini diperjuangkan? Dulu minoriti, betul. Dulu minoriti, sekarang pun minoriti. Keadaan sama ke tak? Sama. Dulu tak diperjuangkan walaupun minoriti. Kenapa sekarang minoriti diperjuangkan? Sebab orang Barat pun tak terima. Kerana orang Barat sendiri pun tak terima LGBT ini. Sesuatu yang dipandang hina oleh masyarakat mereka. Dan ini yang saya nak bawa sahabat-sahabat semua kepada mindset ini. Saya bagi contoh. Ini saya tak guna slide, saya bagi contoh. Islam di mana? Islam, ini tempat dia. Saya buat positions. Islam berada di sini. Pada waktu itu, golongan-golongan seperti itu tak ada hak wanita yang diberikan secara meluas sebagaimana yang diberikan oleh Islam. Golongan LGBT ditindas dengan begitu teruknya sekali. Islam tengah, tidak keras. Islam ada rules and regulation dia, dan hari ini kita tak bincang soal hukum. Islam di sini. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 143. Wa kadzalika ja'anakum ummatan wasata. Telah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Pada waktu itu, hak-hak seperti ini tak diberikan, maka mereka sebenarnya berada di sebelah extreme left. Nampak? Muslim di mana? Muslim masih di situ Bila Muslim berada di situ, sekarang mereka berada di sebelah kiri, maka sekarang ni mereka nampak Muslim di sebelah kanan ataupun sebelah kiri? Sebelah kanan. Maksudnya, kita ini golongan terlalu konservatif. Terlalu ekstrim. Bukan, kita liberal. Waktu tu Islam macam liberal sikit. Liberal, sebab terlalu ekstrim ke sana. Okey? Mereka tak bagikan hak. Waktu itu. Tak ada pergerakan semua ini dan sebagainya. Tetapi sekarang, abad ke-21, ini kedudukan mereka dulu. Di sebelah mana? Kiri. Islam di mana? Kanan. Masih kiri dan kanan kan? Sekarang, paradigma politik dan pemikiran mereka dan nilai moral mereka berubah. Mereka berada di sini. Di far right. Sekarang Muslim berada di mana? Left. Mereka berada di mana sekarang? Right. Hari ini bukan sahaja mereka membuka ruang yang luas memperjuangkan hak-hak wanita, yang kita boleh sebut
Majoriti yang mereka perjuangkan itu kita boleh sokong. Hanya ada beberapa benda yang terlalu dibuka terlalu luas dan mereka pergi ke sebelah kanan. Persoalan saya, Muslim, Islam, prinsipnya berubah ke tidak? Tetapi yang sering kali menjadi mangsa tomahan ialah agama mana? Islam. Sebenarnya posisi siapa yang berubah selama ini? Bukan saja kita tak sebut Kristian, tapi kita sebut Barat. Sebab sebelum ni mereka berada di mana? Kiri. Muslim di mana? Bukan tengah. Kanan. Sekarang abad ke-21, mereka berubah ke sini. Mereka dari kiri terus ke extreme right. Macam kita tengah nak pusing U-turn kena belok habis kiri kan. Lepas belok kiri, dia sepatutnya bagi adjust balik steering tu bagi tengah-tengah, barulah kita pusing ke sebelah kanan kan. Ini tak, dia pusing sini terus dia pusing ke sana. Posisi Muslim masih di sana. Sebab prinsip Islam dan nilainya sepanjang zaman sama. Kita konsisten dengan prinsip dan nilai kita. Tetapi yang berubah nilai dan prinsip mereka siapa? Western. Sebab itu akhirnya selalunya Muslim yang jadi mangsa. Muslim yang jadi mangsa. Okey, yang akan menjadi sasaran kritikan. So, bukan sesuatu yang mengejutkan ya. Okey. Ini gelombang yang pertama. Second wave. Gelombang yang kedua. Iaitu selepas 1970-an dan awal 1980-an di Amerika Utara dan juga Eropah Barat. Mereka bermula apa yang dipanggil sebagai feminism lesbian. Dulu kurun ke-18, 19, awal 20 dia adalah feminism saja, betul? Tapi sekarang feminism lesbian. Feminism lesbian. Kali ini mereka menuntut pula selain daripada hak asasi dari segi sosial, ekonomi, politik dan diskriminasi jantina, ekstra. Same sex intercourse. Berubah. Extreme left kepada extreme right. Persoalan dia sekarang, Malaysia, gelombang dia, perjuangan feminism ini berada di dalam gelombang yang pertama ataupun kedua? Pertama ke kedua? Kalau kita lihat, ini penilaian saya. Kalau kita lihat, Malaysia masih berada di dalam gelombang yang pertama menuju ke gelombang yang kedua. Masih dalam gelombang yang pertama, tetapi sedang menuju ke gelombang yang kedua. On the way. Belum lagi. Kenapa? Sebab dia di Malaysia kita tak ada pergerakan khusus, NGO khusus yang memperjuangkan LGBT. Semua yang memperjuangkan LGBT masih berada di dalam payung feminism, pergerakan wanita. Dia belum lagi ada. Tetapi kalau di Amerika, lebih daripada 200 NGO khas untuk LGBT saja. Sebab mereka dah masuk gelombang yang kedua. Okey. Di sini, sahabat-sahabat semua, kita nampak, hari ini kita tak bahas banyak LGBT ya. Sebab kalau nak bahas LGBT, kita perlukan 3 jam lah. Isu LGBT, isu lain. Feminism lain. Tetapi, saya juga akan sebut tentang perjuangan feminism di Indonesia, negara jiran kita yang sangat dekat. Dalam seminar Bahaya Islam Liberal, saya ditanggungjawabkan untuk mengulas satu kertas kerja yang dibentangkan oleh Dr. Henry Salahuddin dari Indonesia. Yang menariknya, saya berjumpa dengan Dr. Henry Salahuddin bukan di Kelantan, pertama kali. Dan bukan di Indonesia, bukan di Kuala Lumpur. Saya berjumpa dengan dia semasa kami menunaikan haji dan kami berjumpa di Padang Arafah. Itu first time jumpa dengan dia. Jumpa-jumpa, borak-borak, dapat tahu dia pun akan ke Kelantan dan saya kata saya pergi ke Kelantan dan kemudian dia kata dia membentangkan tajuk yang saya akan jadi pengulasnya.
Macam mana perancangan Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kami di situ. Maka perbincangan awal telah terjadi di Padang Arafah. Nauzubillah. Kita bincang LGBT dengan feminisme di Padang Arafah. Tapi alhamdulillah. Di Indonesia, feminisme, mereka tak boleh jadi seorang feminis yang kita sebut sebagai feminis yang kafah. Apa itu feminis kafah? Feminis yang menyeluruh. Andai kata mereka sendiri tidak terlibat dengan lesbian. Andai kata mereka tidak terlibat dengan LGBT. Tak boleh. Okey. Jadi kita sekarang dah dapat sedikit gambaran tentang apa itu feminisme kan? InsyaAllah. Ini ringkas sebab saya tak mau jadikan dia terlalu akademik. Kita biarkan dia jadi sesuatu yang input yang important. Of course, banyak lagi perbincangan. History, sejarah yang terjadi di antara waktu-waktu itu. But menurut hemat saya, benda itu kurang penting. Pentingnya untuk kita tahu sedikit sejarah dan bagaimana untuk melihat cabaran-cabarannya dan bagaimana untuk mengatasi cabaran itu. Women power, okay, equal right and sex discriminations. Ini perjuangan. Abortion is women's right. Pengguguran adalah hak wanita. Semua ini telah diperjuangkan mereka di sana. Feminisme di Malaysia. Kita datang ke negara kita. Tadi jauh kan? Jauh je. Eropah Barat kan? Sekarang kita datang balik ke Malaysia insyaAllah. Okey. Kumpulan feminis yang paling famous di Malaysia ialah apa? Sister in Islam. Kadang-kadang saya panggil mereka sebagai kakak-kakak dalam Islam. Ya, Sister in Islam. Tapi adakah Sister in Islam ini satu-satunya kumpulan perjuangan hak asasi wanita di Malaysia? Tidaklah, sebab saya dah bagi jawapan kat depan. Kan? Okey. Kita akan lihat Sister in Islam ni apa dia? Bila mereka diasaskan dan sebagainya. Sebab nanti kita akan fokus apa yang mereka bahaskan juga insya-Allah. Kerana yang antara yang paling lantang di Malaysia, Sister in Islam. Mereka ditubuhkan pada 1988 oleh sekumpulan academicians, jurnalis, wartawan dan juga peguam. Ya. Dan diketuai oleh seperti Zaina Anwar dan juga Marina Mahathir. Antaranya. Didaftarkan secara rasmi 1993. Cukup di situ. Tetapi kita lihat beberapa NGO Islam yang ada di Malaysia yang memperjuangkan juga golongan wanita, hak wanita. Pertiwi, WAO, Awam. Ini short form. Tapi kenapa kumpulan-kumpulan seperti ini tidak semasyhur ataupun sepopular yang ini? Kenapa? Adakah kerana mereka ini tak buat kerja? Okey, akak sebut mereka ini menuntut benda yang ada dalam Islam dan mereka ini menuntut benda yang bercanggah dengan Islam. Adakah betul 100%? Kita akan lihat juga ya. Bukan cari salah, tapi kita lihat. Kita kena bersikap adil dalam menilai, betul ke tidak? Bersikap adil. Dan saya boleh simpulkan secara mudah kenapa kumpulan-kumpulan seperti ini kurang popular berbanding dengan Sister in Islam. Bukan kerana kumpulan ini tidak menjalankan kerja. Tetapi kerja-kerja yang mereka jalankan itu mungkin barangkali tidak mempunyai nilai berita untuk dijadikan bahan berita oleh media. Tetapi cerita-cerita negatif dan sensasi akan menjadi bahan berita. Saya bagi contoh Kalau ada dua surat khabar tabloid, satu dia tulis kat muka surat depan dia, 1,000 penerbangan dari Kuala Lumpur telah berlepas dan mendarat dengan selamatnya. Dengan satu penerbangan XXX terpaksa berpatah balik kerana masalah enjin. Mana satu yang biasanya orang akan baca lebih banyak? Yang 1,000 yang selamat berlepas dan mendarat ataupun yang satu masalah teknikal terpaksa berpatah balik? Kenapa? Sebab negative news sell. As simple as that. Dia tak akan, surat khabar dia tak akan cerita
Berpuluh-puluh ribu bas telah selamat sampai ke destinasi. Dibandingkan dengan sebuah bas tayarnya meletup. Sudah. Tapi meletup je, tak ada siapa cedera pun. Tapi kita beli. Kita baca, kita klik. Betul tak? Dan kita kena faham dalam dunia digital kita pada hari ini, surat khabar menurun, tetapi yang menjadi antara sumber pendapatan mereka adalah iklan melalui online. Semakin banyak kita klik dan kita baca berita, semakin banyak view, semakin banyak pendapatan. Jadi macam mana mereka nak jadikan anda klik dan baca? Tajuk sensasi. Itu saja. Dan kadang-kadang kita yang tak suka kepada sesetengah media ini, kitalah yang menyumbang kepada sumber pendapatan mereka. Tanpa kita ketahui. Dengan kita pergi promote mereka di Facebook, di Instagram dan sebagainya, letakkan pautan mereka di situ, tengoklah kumpulan media ini. Lalu, ramailah pergi tengok. Ramailah pergi tengok. Saya bagi satu contoh paling mudah sebelum kita pergi lebih lanjut. Masih ingat beberapa tahun lepas, ada sepasang kekasih, bukan Muslim, semasa bulan Ramadan, mereka mengucapkan selamat berpuasa dengan satu hidangan pakuteh. Okey, saya tak mau sebut nama. Okey, faham-faham. Yang tak faham, tanya yang faham. Ya. Kemudian, dia telah melarikan diri ke Amerika Syarikat dan ketika berada di Amerika Syarikat, dia post banyak informasi-informasi yang mengkritik Islam dan menghina Islam. Tahu tak? Bila anda cek orang yang share post dia dan orang yang komen, majoritinya adalah orang Islam yang tolong promote page dia. Nampak? Itu permainan dia. Yang kadang-kadang kita tak nampak. Kita tak nampak. Ini saya nak bagi tahu gambaran bagaimana mereka ini kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan yang ini. Okey, next. Banyak lagi ya. Tengok, Masya Allah. Terus terang saya tanya, kalau saya tanya kan, daripada NGO yang saya sebutkan ini, berapa banyak nama yang kita tahu? Yang kita pernah dengar? Yang pernah kita baca? Selain daripada sisa ini Islam. Di sini, dan juga di yang ni. Berapa banyak yang kita pernah dengar dan pernah baca? Macam non-existent, betul? Nampak? Sebab mereka ini selalu di depan. Kenapa? Zainal Anwar dan Marina Mahathir, mereka juga merupakan kolumnis yang diberikan tempat oleh media yang ada kecenderungan liberal. Itu saja. Sebab itu mereka jadi popular. Dan perjuangan mereka dibawa ke hadapan. Yang ini Justice for Sisters adalah satu lagi NGO, satu lagi pergerakan saya boleh kira. Now, yang ini diasaskan oleh siapa? Justice for Sister. Yang asalkan Justice for Sister ini, asalnya dia pun bukan sister. Dia brother. Siapa dia? Nisha Ayub. Tahu siapa Nisha Ayub? Tak tahu. Tak tahu tak apa. Tak perlu nak tahu pun. Jangan tingkatkan like dia di Facebook dia. Dan jangan tingkatkan view di YouTube dia. Okey? Nisha Ayub adalah seorang transgender, lelaki yang menukar jantina menjadi wanita. Dan kemudian baru-baru ini dia telah juga berjumpa dengan salah seorang menteri kita dan berjabat tangan dan mengeluarkan statement-statement tertentu. Lebih kurang begitu Transgender. Okey. Lesbian Foundation Justice for Sister. Okey. Ini bukan saja lesbian. LGBTQX. Sebenarnya nama mereka panjang. Ada macam-macam. Okey. Sister in Islam, ini foundation mereka. Dan menurut satu sumber yang kami dapat, yang kami percayai, ada di antara pergerakan-pergerakan Sister in Islam ini satu. Ada satu lagi yang dipanggil sebagai Musawah. Musawah. Ada di kalangan NGO-NGO ini, gaji director mereka, pengarah mereka, cuba teka berapa? Gaji mereka tidak kurang 20,000. Gaji mereka tidak kurang 20,000. Sangat tinggi gaji mereka. Sebab mereka mendapat dana dari luar. Mereka mendapat dana dari luar. Dan kami juga ada senarai-senarai dari mana mereka mendapatkan dana-dana itu.
dan siapa yang menyumbang kepada dana-dana itu. Ya? Ada senarai. Sebab itu gaji director boleh dapat 20,000. Hanya sekadar memperjuangkan ideologi ini. Apakah perjuangan mereka? Banyak, tapi saya highlight beberapa. Antaranya, mereka mencabar mahkamah syariah. Antara yang lain jelah, mereka nak membolehkan perjuangan dan perkahwinan antara Muslim dengan non-Muslim. Equal inheritance, iaitu harta warisan yang sama rata. Menolak poligami. Mereka nak equality between women and men dalam politik, sosial, ekonomi dan securities law. Sekali lagi sahabat-sahabat semua, adakah semua ini kita perlu tolak? Ataupun adakah perkara yang kita boleh bersetuju? Ada perkara yang kita boleh bersetuju? Tak ada. 5. Okey, lagi? Tak ada dah? Okey, baik. Kalau ada satu benda yang kita boleh bersetuju, tetapi ada kalanya, kerap tak kita mendengar suara-suara ini di kalangan orang Islam yang wasatiyah, macam anda. Suara untuk memperjuangkan ini, kerap tak kita dengar? Tak. Kenapa tak kedengaran? Sebab orang kita kata, oh tak boleh, perjuangan ini dibawa oleh mereka, liberal, tak boleh sokong. Di sini saya nak menyuarakan sesuatu. Dalam kita membenci sesuatu kumpulan, kita tidak boleh menolak secara mutlak apa yang dibawa dan diperjuangkan. Kenapa saya kata begitu? Dalam surah Al-Ma'idah, surah yang ke-5 ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala sebut, jangan kerana kebencian kamu terhadap sesuatu golongan menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana itu lebih dekat kepada takwa. Kemudian, pernah suatu hari, Abu Hurairah radhiyallahu an, dia datang kepada Nabi SAW sebab iblis datang bisik kepada dia, bagi tahu dia sekian. Maka dia bagi tahu kepada Nabi, dan Nabi kata apa? Nabi bagi tahu kepada Abu Hurairah, engkau jangan percaya kepada iblis ni, dia penipu. Sekali. Kali kedua, iblis datang lagi, kacau lagi Abu Hurairah, dan dia ajar. Dan sekali lagi Abu Hurairah pergi kepada Nabi, dan Nabi sekali lagi bagi tahu, jangan percaya kata-kata iblis ni, dia penipu. Kali ketiga, kali ini iblis pula kata, engkau tak nak aku kacau engkau lagi? Boleh. Engkau bacalah ayatul kursi. Maka Abu Hurairah dia tak amat terus. Dia pergi kepada Nabi, ya Rasulullah, iblis datang ni cakap dengan aku macam ni. Macam mana? Dah 2 kali dah menipu. Kali ini Nabi kata apa? Nabi kata, 2 kali tu memang dia menipu. Tapi kali ini dia bercakap betul. Dia bercakap betul. Iktiraf tak apa yang dibawa, walaupun secara umum iblis ini menipu. Maksud saya ialah, saya bukan suruh kita sokong iblis, bukan. Jikalau dalam 5 perkara, walaupun banyak perkara yang mereka perjuangkan, jikalau dalam 5 perkara, ada satu perkara yang kita boleh perjuangkan bersama mereka, kenapa kita tidak bersuara memperjuangkan bersama dengan mereka? Kenapa? Saya bagi argumen saya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, nilai sendiri. Kerana bila mana, jikalau dalam 5 perkara, ada satu perkara ini yang kita boleh bersetuju, tetapi kita tidak bersuara, tahu tak apa akan terjadi? Maka mata masyarakat umum, dia akan mendapati yang memperjuangkan benda yang betul yang ada dalam syarak ini adalah golongan itu. Tetapi golongan yang Muslim, yang solat 5 waktu, menutup aurat dan sebagainya, ini seperti syaitan bisu bagi mereka. Tetapi bila mana kita bersama-sama memperjuangkan benda yang betul, yang sama, yang baik, yang tidak bercanggah dengan syarak, maka masyarakat akan nampak, Muslim yang pakai songkok kopiah, yang bertudung, yang nak Islam ni juga memperjuangkan. Maksudnya perjuangan itu tidak dimonopoli oleh sesuatu golongan sahaja. Maka masyarakat dia akan ada alternatif. Boleh faham maksud saya? Sebab bila mana kita diam akan sesuatu yang baik yang diperjuangkan, maka masyarakat akan nampak yang memperjuangkannya adalah golongan itu saja. Ni Muslim-Muslim yang baik ini tak memperjuangkan. Nampak tak? Mereka mendiamkan penindasan.
Mereka akan buat satu fallacy yang lain. Mereka akan kata, tengok, you orang solat 5 waktu, tapi diam, menyokong penindasan. Bagi mereka, dengan kita tak bersuara, itu bermaksud kita menyokong penindasan. You get what I mean? Yes. Tak semestinya semua kita kena setuju. Tapi kalau dapati ada satu benda yang boleh bersetuju, kita perlu menyokong benda yang bersetuju supaya we are on the right. Contoh, adakah kita bersetuju dengan tindakan pergerakan 369 di Myanmar yang membunuh orang-orang Rohingya? Pergerakan Sami Buddha Ashin Wiratu itu, adakah kita setuju? Kita tak setuju. Adakah waktu itu kita hanya membincangkan tentang orang Rohingya yang dibunuh saja, ataupun pada masa yang sama boleh tak kita juga bersama menyuarakan bahawa dalam agama Buddha bukan ajaran mereka untuk membunuh manusia? Yes. Supaya kita berdiri di atas prinsip yang sama. Hatta Nabi SAW, dia memuji Suhail ibn Amr, seorang musyrikin yang membacakan satu syair yang memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW puji, sesungguhnya Suhail ibn Amr telah memperkatakan sesuatu yang benar. Objektif ke tidak? Objektif. Kita sebagai Muslim kena objektif, insya-Allah. Kita sambung. Okey. Ini perjuangan mereka. Antara yang penting, justice dan equality, keadilan dan juga kesamarataan. Menurut penasihat undang-undang Sister in Islam, iaitu Nik Nuraini Nik Badili Shah, dalam satu temu ramah dengan The Malaysian Insider pada tahun 2011, dia kata, dan tuan-tuan dan puan-puan perlu berikan fokus dan perhatian kepada perkataan yang saya highlightkan itu. We are saying that justice and equality are both necessary, and that there can't be justice without equality. Saya terjemahkan. Kami berkata bahawa keadilan dan kesamarataan adalah kedua-duanya diperlukan, dan dia tidak mungkin akan ada keadilan tanpa kesamarataan. Jelas setakat ini? Now, dia kata, boleh faham maksud ini? Justice without equality. Tak mungkin ada keadilan tanpa kesamarataan. Maksudnya kedua-dua ini perlu wujud pada waktu yang sama. Untuk memudahkan lagi, contoh, nak makan nasi atau mi? Maksudnya, pilih salah satu. Nak makan nasi dan mi? Maksudnya, dua-dua. Saya tak makan nasi tanpa ikan. Without. I will not eat rice without fish. Maksudnya, dia tak akan makan nasi tanpa ada ikan. I will eat rice even without fish. Saya akan makan nasi walaupun tanpa ikan. Now, ini bukan kelas bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Bukan. Dan sudah tentu bukan kelas bahasa Cina. Tetapi benda ini penting. Kenapa? Kita lihat apa definisi adil dalam Islam dulu. Adil menurut Islam adalah memberikan hak kepada yang berhak dan meletakkan sesuatu pada tempat dia. Okey? Dan di sini sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, dia telah menjawab satu persoalan. Adil tidak semestinya sama rata. Kerana kadang-kala sama rata itu boleh menjadi tidak adil. Contoh paling mudah, akak, ada anak-anak yang masih belajar? Ada. Ada universiti, ada sekolah menengah? Contohlah, contoh ada je lah. Contoh akak ada, contoh je. Ada pun insya-Allah. Okey? Contoh kalau ada 4. Kita nak lihat contoh macam ni. Sebab Islam, kita bercakap tentang dalil, Quran, Sunnah, Ijma' dan sebagainya. Itu dalil. Tetapi kadang-kadang kepada golongan yang jauh daripada Islam, hatta golongan yang belum Muslim, mereka tak ikut dalil. Mereka ikut apa? Logik dan emosi. So kita kena guna juga logik dan emosi kepada mereka. Contoh kalau akak ada seorang anak belajar di universiti. Seorang pula belajar di sekolah menengah tingkatan 3. Seorang pula baru belajar sekolah rendah darjah 1.
akak peruntukkan berapa ringgit untuk anak yang belajar di universiti setiap bulan untuk duit saku dia? Rasa-rasanya berapa? Untuk kegunaan dia. Berapa? 500. Okey, 500. Okey, 500. Fair enough. Untuk anak yang sekolah menengah, yang tingkatan 3 tu? Okey, 200. Anak yang darjah 1 tu? 100. Banyak betul korang bagi. Okey. Sebulan, okey lah tu. Okey. Baik. Anak darjah 1 dapat RM100. Anak tingkatan 3 dapat 200. Anak belajar universiti dapat 500. Jumlahnya 800. Betul? Baik. Adil tak? Bukan. Adil tak? Lihat dari jumlah macam tak adil. Tapi sebenarnya adil tak? Dia tak nampak adil sebab tak sama rata. Betul? Tetapi adakah untuk budak darjah 1, saya juga perlu bagi dia 500 sebagaimana saya bagi budak darjah yang belajar di universiti? Tak. Sama rata itu kadang-kadang akan mendatangkan ketidakadilan. Sama rata. Saya bagi satu lagi contoh. Dan contoh ini mungkin muslimah tak berapa suka, tapi saya perlu bercakap. Poligami. Okey? Tapi Allah dah sebut, barangkali kamu tak suka pada sesuatu, tapi dia lebih baik untuk kamu. Okey? Biar saya cerita. Contoh, bini ada 2. Seorang, dia allergic seafood. Tapi seorang ni suka gila dengan seafood. Sebagai, ini saya tanya suami lelaki pula. Habis korang. Sebagai seorang lelaki yang adil, yang tak mau salah satu bahunya condong pada hari kiamat, supaya dia berlaku adil di dunia. Satu isteri tu suka makan seafood, satu lagi dia tak boleh makan. Bukan saja tak boleh makan, dia allergic. Kalau makan, muka bengkak, masuk hospital. So, sebagai seorang suami dan lelaki yang pandai, apa yang anda akan buat? Dua-dua belikan seafood? Macam mana? Oh, beli seorang. Lagi seorang tu? Bagi dia makan ayam je. Tapi antara seafood dengan ayam, mana lebih mahal? Seafood. Adil tak? Sama rata tak? Tak sama rata. Tak adil lah. Condong tau sebelah. Tapi dalam perspektif macam ni, mungkin untuk beli ikan, contohlah kita kata, ikan apa paling mahal lah? Siakap paling mahal mana? Jenah, kerapu ada lagi. Ini memang geng siakap ni. Ini mesti tengok suka siakap keli. Okey, contoh, beli ikan tu RM50. Tapi ayam kalau RM50 dapat beli 2,5 ekor. Betul? Adakah saya perlu bagi bini ni? Bini seorang, dia boleh makan tak seekor ikan RM50? Boleh. Tapi bini seorang ni, dia boleh tak satu hari tu dia habiskan 2,5 ekor ayam? Boleh simpan. Tapi maksud saya ialah, sekali makan, nampak macam tak adil, tapi tak sama rata kan? Tapi sebenarnya adil ke tak? Adil. Maksud saya di sini, yang saya nak jelaskan kepada sahabat-sahabat semua, adalah, cara penilaian mereka, adil kena sama rata. Tapi definisi mereka itu sebenarnya ada kelompongan di situ. Ada masalah di situ. Kerana jikalau kita kata semuanya kena sama rata, maka itu akan mendatangkan masalah yang besar. Tak boleh. Sama rata, sebagai kesimpulan terakhir, sebelum pergi kepada slide seterusnya. To treat two different things as equal is injustice. Untuk melayan dua benda yang berbeza sama rata, itu adalah ketidakadilan. Laki dan perempuan sama tak? Tak sama. Saya akan jelaskan dalam slide yang seterusnya. Okey, ini ya. Semua ini kami ambil dari website mereka. Ada bukti. Sebab kita tak mau bercakap tanpa bukti. Sebab kita bukan setakat nak dalil Quran dan Sunnah. Kita kena ada qul hartu burhanakum in kuntum shadiqin. Kita tahu kita berada di benar, jangan risau. Kita ada bukti, kita bercakap ikut lunas bukti. No problem. Sebab kalau guna prinsip yang sama, insya-Allah kebenaran akan terselah. Wa qul jahaq wa zahaqu batil inna batila kana zahuqa. Surah Al-Isra surah 17 ayat 81. Apabila datangnya kebenaran, maka akan lenyaplah kebatilan. Kerana sifat kebatilan pastinya lenyap. Fallacy, masalah mereka.
Fallacy of feminist argument. Yang ini akan menjadi sangat menarik ya tuan-tuan dan puan-puan. Masalah dalam argument mereka yang kita perlu dedahkan juga. Antaranya, mereka kata equality. According to Cambridge Dictionary, iaitu hak kumpulan-kumpulan yang berbeza untuk menikmati kedudukan sosial dan menerima layanan yang sama. Okey. Jikalau equality is what they are fighting for, jikalau equality, kesamarataan adalah apa yang mereka perjuangkan, persoalan saya, okey. ini best. Dah tengok kat situ tak best lah kan? Dalam sukan Olimpik 100 meter, lelaki dan perempuan lumba sekali tak? Kenapa tak lumba sekali ya? Tak boleh, itu tak adil. Sama rata kena lumba sama-sama. Betul tak? Baru adil kan? Kalau lelaki untuk melayakkan diri ke sukan Olimpik, masa kelayakan adalah 10.3 contoh. Perempuan biasanya 11.2, lebih kurang begitu. Kalau macam tu nak sama rata, lelaki punya syarat kelayakan itu juga adalah syarat kelayakan untuk perempuan. Rasa saya perempuan akan berlumba lari tak 100 meter dalam sukan Olimpik? Sebab kudrat perempuan berbeza kan? Pernah tak anda mendengar golongan feminis memperjuangkan, no. We need to be equal. We are equal to men. So therefore, we must raise side by side with the men. We are equal. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar kan? Kenapa mereka tak perjuangkan? Bukankah ini equality? My question is, isn't this is equality? Yes, it's equality, but is it fair? Not fair. Kedua, tahu tak? Okey, di sini siapa kerja kontraktor, kerja buruh kasar? Okey, tak apa, bukan cerita kita. Kalau kita tengok dekat tapak pembinaan, biasanya yang panjat tinggi-tinggi ni, yang kerja buruh kasar, yang angkat simen ni, laki ke perempuan? Laki. Dia macam tak balance kan ratio dia? Laki dan perempuan yang bekerja di tapak pembinaan itu macam ratio tak balance kan? Pernah tak kita dengar kumpulan feminis memperjuangkan, saya rasa ini adalah sesuatu yang tidak adil di mana lelaki memonopoli mengangkat berat simen-simen yang berat itu. Maka perempuan juga perlu diberikan peluang yang sama untuk mengangkat semua itu. Pernah tak korang dengar? Kenapa tak perjuangkan? Kenapa tak perjuangkan? Sebab dia tak mau. Oh, yang tak mau kau tak mau. Yang mau kau mau. Ketiga. Okey, selepas bernikah, abang-abang, best. Ini advantage gila kepada kita orang. Saya tanya perempuan dulu insya-Allah. Akak-akak yang okeylah, anggaplah masa selepas dah akad nikah tu kan. Lepas akad nikah, lepas solat sunat semua dah selesai, si suami yang baru dinikahi itu, dia kata, so sekarang saya suami kamu betul. Jadi insya-Allah kamu bekerja kat luar, saya duduk kat rumah, insya-Allah. Okey? Awak sebagai isteri cari nafkah untuk saya. Saya akan tolong bersihkan rumah, bersihkan pinggan mangkuk. Bila kau balik, kalau aku mood okey, aku masak. Tak okey, kita makan kat luar. Okey tak? Laki, okey tak macam ni? Kita jadi house husband, okey tak? Kalau lelaki yang boleh bekerja, yang sehat, yang fizikalnya okey, pendidikannya okey, dia boleh bekerja, sehat, tapi dia bagi tahu kepada isteri, dia kata, sayang, okey, kita kan sama rata. So, please darling, you go out and work, I jaga anak. Kalau ada lelaki yang bercakap macam tu, dalam bahasa Melayu kita sebut apa? Satu perkataan tu je. Oh, tak adalah dayus. Tak ada. Dayus. Tapi pernah tak kita mendengar golongan feminis ini memperjuangkan, I think it is not equal that men have to bear all the responsibility for the family. I think it's fair for the husband to stay at home and the wife go out. Pernah tak dengar? Tak ada. Equal? Not equal. This is injustice. Next. Kajian oleh University of Michigan. Mereka mendapati lelaki, apalah nasib lelaki ni. Lelaki, mereka menerima 63% hukuman lebih panjang berbanding dengan perempuan. Kalau contoh untuk kesalahan yang sama, mencuri barang berharga RM100, bahan yang sama,
Mungkin lelaki dia dipenjarakan 100 hari. Okey, tapi perempuan mungkin 30 hari je. Adil tak? Pernah tak kita dengar golongan feminis memperjuangkan, saya rasa hukuman yang dijatuhkan kepada lelaki ini tak sama panjang dia dengan perempuan. Saya rasa perempuan juga kena menghadapi tuduhan dan juga hukuman yang sama panjang. Ada? Tak ada. Sekali lagi, saya bukan mendiskriminasi wanita. I'm just talking about refuting mereka. Okey? Dan kita akan lihat di Malaysia, kita ada satu gerabak khas tak untuk wanita? Ada ke tak ada, puan-puan? Ada. Tuan-tuan, nak tanya sikit. Kita ada gerabak khas tak untuk lelaki? Ada ke tak? Adil ke tak? Tak adil. Kita pun nak privacy. Betul tak? Tak adil lah. Kalau ada orang kata, kan, perempuan dia gangguan seksual, nanti lelaki buat gangguan seksual. Saya setuju, ada lelaki gila seks macam tu. Tapi saya nak tanya, tuan-tuan ni pernah kena gangguan ke tak? Penderaan ke tak? Pernah ke tak? Tak pernah. Anda tak menarik hati mereka. Ada gangguan. Betul ke tidak? Kenapa hanya ada gerabak untuk wanita, tak ada gerabak untuk lelaki? Ada ke tak? Kalau sama rata, kalau setiap satu gerabak perempuan, mesti ada satu gerabak lelaki. Equal mean equal numbers. Kemudian kita ada parking khas pula untuk wanita. Masuk je kita ingat, Masya Allah, tempat kosong. Sekali tengok, pink colour. Alamak. France tak? France kan? Biasanya kalau dekat shopping mall, dia ada 30 hingga 50 parking lot. Dia tengoklah keluasan parking tu. Hanya ada untuk parking wanita color pink. Laki ada? Ada tak? Tak ada kan? Kau cari sendiri. Ada ke tak? Sama rata tak? Remember, kita masih bercakap tentang sama rata. Equal. When you talk about equal, 1 equal to 1. 2 equal to 2. Itu saja. Sama dari segi nombor dan bilangan dia. Tapi ini tak adil. Pernah mereka memperjuangkan? Never. Dan tahu tak, apakah musibah yang bakal melanda jikalau kita membiarkan perjuangan feminisme ini diteruskan? Dia akan mendatangkan banyak masalah. Seperti satu kumpulan, National Coalitions for Men, NCFM, yang telah ditubuhkan di USA semenjak 1977. Mereka ini adalah kumpulan pergerakan lelaki, hak lelaki. Ambil kau. You have women's right? No worry, we have men's right too. Bila kita nak start lah dekat Perlis? Bila kita nak start? Dia ada women's right kan? Come on, man. Okay, kita lihat lah. Kita lihat. National Coalition, mereka berjuang untuk men's right. Dulu, mereka ada women's right ini, mereka buat kempen She's Too. SHE2. Hashtag. Tapi sekarang NCFM, mereka juga buat He Too. Lelaki juga. Dan apa yang terjadi di Amerika, ini malapetaka yang sedang menanti. Jikalau kumpulan feminis ini terus-menerus memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai hak wanita, dia akan terjadi peperangan. Peperangan jantina. What's going to happen? Lihat di Amerika. Mereka telah saman syarikat kerana mengadakan program khas untuk wanita sahaja. Kerana mereka kata ini menindas hak lelaki untuk terlibat sama. Mereka juga saman NGO dan pergerakan yang menganjurkan satu pertandingan golf untuk wanita sahaja, yang sehingga memaksa penganjur membatalkan penganjuran golf tersebut. Kerana NCFM berpendapat ini menindas dan menafikan hak lelaki untuk terlibat sama. Dan ada syarikat yang besar, mereka menganjurkan dan memberikan bantuan kepada wanita sahaja, tetapi setelah disaman oleh NCFM, mereka terpaksa mengurangkan saiz kaki tangan mereka kerana terpaksa membayar saman tersebut. You know what's going to happen? This is going to happen. Maksud saya ialah, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, ialah apabila perempuan memperjuangkan feminist movement dia, iaitu only talking about your right but not the other people right, benda ini akan berterusan and never end. Dia tak akan habis.
Perempuan nak privacy dia, dan sebagai lelaki tak ada masalah. Tetapi apabila hanya memperjuangkan equal right on the things that you want, that you think benefit you, tapi bila sesuatu yang seperti tidak memberikan faedah kepada dia, dia diamkan dan dia tak membincangkannya langsung. Maka itu bukan perjuangan kesamarataan ataupun keadilan. Apa conclusion saya pada perkongsian ini? Ada dua kesimpulan saya. Kesimpulan saya yang pertama adalah, ini merupakan persoalan. Adakah perjuangan feminisme ini yang mengatakan mereka memperjuangkan hak wanita, tetapi sebenarnya itu adalah satu usaha untuk menindas hak lelaki, tetapi menggunakan perjuangan hak wanita untuk mengaburi pandangan masyarakat? Kerana kalau kita dapat lihat dari segi perjuangan mereka, mereka memperjuangkan hak wanita, tapi mostly adalah apa yang memberikan clear benefit kepada wanita, tetapi masa yang sama sedang menindas satu lagi jantina yang lain. Ini persoalan saya. Kesimpulan saya yang kedua, ramai yang bertanya kepada saya tentang pergerakan seperti ini. Bagaimana? Iaitu seperti liberal lah. Liberal. Adakah liberal ini bagaimana kita nak membendung dan sebagainya, mencegah dan sebagainya? Kesimpulan yang saya nak buat mungkin agak blunt juga, dan terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersetuju dan tidak bersetuju, ialah liberal ini, yes, usaha mencegah itu perlu, tetapi saya boleh umpamakan seperti satu empangan yang telah memberikan tanda-tanda semakin tidak kukuh. Bila satu empangan itu nampak semakin retak dan semakin banyak lubang, dan saban tahun semakin banyak lubang yang perlu ditampal, dan retak itu menjadi semakin besar. Tetapi kita tahu di sebalik dan di bawah empangan itu ada lagi perkampungan-perkampungan yang masih ada penduduknya. Apa kita buat? Kita boleh sambil kita menampal, kita memperbaiki, tapi satu lagi yang paling penting ialah apa? Kita kena mempersiapkan penduduk-penduduk di bawah itu untuk menghadapi gelombang jikalau empangan ini pecah, yang pastinya akan membanjirkan perkampungan mereka. Sama ada kita perlu memindahkan mereka. Betul? Kesimpulan saya yang kedua ini adalah, gelombang feminisme dan liberal ini, saya kata benda ini agak blunt. From the way I look at it, dia pasti akan datang. You are ready or not, dia pasti akan datang. Dia bukan, saya tak membincangkan tentang politik. Benda ini dah ada sejak dulu, tetapi dia semakin ada. Okey? Dia semakin ada. Kerana ini adalah agenda kuasa besar untuk menolak benda ini. Kita kena faham. Dulu 70-an, 80-an, LGBT bukannya sesuatu yang diterima oleh mana-mana negara pun. Tak ada satu negara yang terima. Malahan jangan kata nak menghalalkan, tak diterima pun. Mereka juga menolak. Tetapi hari ini, bila mereka menerima, malahan menghalalkan dan menerima di negara mereka, apa mereka buat? Mereka memaksa dunia juga untuk menerima sebagaimana mereka terima. Same thing dengan perjuangan feminisme, liberalism ini. Bukan kata mereka akan menang, tetapi kita perlu ada usaha pencegahan, usaha menyebarkan Islam, nilai-nilai Islam, hak-hak wanita dalam Islam. Kita perlu ke depan untuk memperjuangkan ibu-ibu tunggal yang ditindas, yang setelah mereka bercerai, si suami yang sangat dayus tidak memberikan nafkah kepada isteri, ibu tunggal. Kita perlu memperjuangkan waktu yang sama, mencegah kumpulan feminisme dan liberal ini, tetapi kita juga perlu menggembleng tenaga kita untuk mengukuhkan dan menyiapkan masyarakat tentang akan datangnya gelombang ini. Dia pasti akan datang, menurut hemat saya. Definitely will come, insya-Allah. Bukan nak menakutkan, tetapi boleh juga dinilai sebagai menakutkan. Tetapi sometimes, sebagaimana Nabi SAW kata, akan datang satu masa, mereka, kaum itu akan menyerang kalian. Kaum itu ialah orang-orang kafir dan sebagainya. Mereka akan menyerang kamu sebagaimana satu makanan yang dikerumuni dari segenap penjuru. Nabi is giving us warning. Adakah Nabi mengharapkan benda itu terjadi? No, he don't hope for. Tetapi Nabi, dia dapat wahyu juga.
Maka Nabi bagi tahu supaya kita buat apa? Adakah Nabi tak buat pencegahan kepada isu tu? Nabi buat. Tapi masa yang sama dengan Nabi bagi amaran itu, Nabi SAW nak kita buat apa? Buat persiapan. Setakat kita komplain, percayalah, semakin banyak komplain, waktu itulah empangan itu semakin besar, semakin meretak dan apabila lubang dia terlalu besar dan tak boleh diperbaiki, sebelum empangan itu betul-betul pecah and we are not ready, waktu itu baru kita nak panjat bukit untuk menyelamatkan diri daripada banjir itu, too late. Sebab itu saya kata, kesimpulan saya kedua, semua pihak Muslim, jangan kata letak pada jabatan agama, majlis agama saja, jangan. Semua pihak ada tanggungjawab untuk menyiapkan dan mempersiapkan Muslim, ahli keluarga kita, sanak saudara kita, sahabat-sahabat kita dengan ilmu yang mencukupi untuk menghadapi gelombang ini. Kita perlu mensiapkan diri kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, alhamdulillah selesai pembentangan saya untuk topik ini. Maka saya nak serahkan kepada MC ke ataupun kita terus kepada Q&A? Terus kepada Q&A. Okey. MC dia nak take 5, jadi saya jadi MC hari ini. Jadi kita boleh terus kepada Q&A insya-Allah kalau ada soalan nak ditanya berkenaan dengan topik ini insya-Allah. Kalau boleh tanyalah soalan senang sikit ya. Ada soalan-soalan nak ditanya? Oh, okey. Urus seti yang bertanya soalan. Okey. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz bin Mizan daripada One Center Malaysia Play. Saya ingin tanya dua soalan. Pertama, berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Saya nak tahu apa punca yang berlaku yang keadaan macam ni. Sebab apabila kita tahu punca dah, mungkin sebab sikit kita boleh selesai sikit masalah. Sekurang-kurangnya kita ambil pendekatan untuk selesaikan sikit demi sikit. Dan soalan yang kedua, saya nak tanya berkenaan dengan berdakwah kepada bukan Islam. Cara macam mana kita nak berdakwah kepada yang bukan Islam? Itulah. Terima kasih. Okey. Soalan dia ada dua, iaitu pertama, apakah punca kepada masalah ini, feminisme dan sebagainya. Okey. Punca-punca dia tadi kita dah tahu bahawa asalnya mereka tidak mendapat hak mereka. Mereka rasa mereka tak dapat hak. Maka dari situ mereka memperjuangkan untuk mendapatkan hak yang mereka percaya is their right, is my right. Jadi daripada kurun 18, 19, 20 sehingga ke sekarang kurun ke-19 ke 21, mereka membawa naratif ini, tetapi sayangnya yang menyebabkan Islam nampak seperti terkebelakang dalam aspek ini, walaupun menurut fakta dan sejarah Islamlah antara agama yang paling awal memperjuangkan hak wanita dan menaik tarafkan hak wanita. Tetapi kenapa seperti nampak Islam ke belakang dan malahan Islam menjadi mangsa serangan? Ada beberapa punca. Antaranya, ajaran Islam yang sebenar yang menaikkan taraf dan darjat wanita tidak kelihatan, di mana budaya mengatasi ajaran. Dan benda ini dia lebih prevalent, dia lebih banyak nampak di negara sub-Indian continent, Pakistan, India, Bangladesh, di mana wanita langsung seperti tiada hak. Dan wanita, gadis-gadis selepas, dan mereka tak diberikan pendidikan. Cukup umur 13, 14, 15, 16, mereka kahwinkan kepada sanak saudara, tak perlu minta izin mereka dan dikahwinkan terus. Dan bila benda ini mereka jadikan adat dan mereka nampak, sebab itu kalau di negara itu mereka ada apa yang juga dipanggil sebagai honor killing. Sebab itu kalau di negara sub-Indian continent mereka ada persoalan seperti, is honor killing part of Islam? Adakah pembunuhan terhormat itu sebahagian dari Islam? Kerana jikalau wanita itu berkahwin dengan lelaki bukan pilihan keluarga, maka ahli keluarga dengan sanak saudara dia akan membunuh dia. Dan apabila perkara ini dilakukan oleh negara yang mempunyai penduduk Islam yang ramai, maka kesimpulan dan naratif Barat
liberal, sekular, malahan orang Islam yang kurang ilmunya, dia akan salahkan siapa? Dia tak salahkan negara Pakistan tau. Dia tak salahkan negara India. Dia akan salahkan Islam. Kerana orang yang melakukan itu berjubah, berjanggut, memakai kurta, berpenampilan Islamik, memakai purda dan sebagainya. Jadi itu punca dia, di mana ajaran Islam tidak dipraktikan. Dan salah satu lagi contoh ialah contoh di Malaysia, kita nampak hari ini sebenarnya perkahwinan dalam Islam ni senang ke susah? Senang ke susah? Bukan saja senang, sangat senang. Sangat senang. Tapi hari ini kita nampak perkahwinan dalam Islam ni mengikut kaca mata orang bukan Muslim, senang ke susah? Susah juga. Susah juga. Dia juga jadi susah. Kenapa jadi susah? Adakah kerana ajaran Islam ini susah? Tetapi kerana kita lebih mengutamakan apa kata orang dengan budaya, air muka berbanding dengan ajaran Islam. Kenapa ramai, kita tengok statistik, ramai yang bercerai dalam tempoh 5 tahun setelah berkahwin, 3 to 5 years. Sebab apa? Antaranya hutang-hutang dia, buat personal loan dan sebagainya. Jadi wanita tak dapat hak. Yang kedua, iaitu apabila ada wanita-wanita yang telah bercerai, si suami lelaki dia tidak tahu. Dan saya boleh kata secara umum, and statement ini agak blunt sedikit, kursus perkahwinan kita di Malaysia tidak berjaya. Malahan saya boleh kata gagal dengan teruknya. Kerana kursus perkahwinan itu tidak lain tidak bukan, tak ada manfaat yang banyak yang boleh didapati oleh pasangan yang hadir, kecuali hadir untuk mendapatkan sijil untuk kahwin saja. Tapi tanggungjawab si suami dengan tanggungjawab wanita, hak wanita dengan hak laki tak diberitahu. Dan sebab itu, sumber kepada perjuangan ini, mereka tak jadi feminis terus macam tu tau. Sebagaimana kalau orang yang ada cancer stage 3 dengan stage 4, adakah dia terus-terus dapat stage 4? Tak. Dia bermula dengan sedikit simptom, stage 1, 2, 3, 4. Dan feminis pada hari ini, dia tak menjadi feminis terus. Tetapi bila accumulative, benda yang terkumpul seperti itu, seperti kes-kes di mahkamah telah memutuskan bahawa si suami perlu membayar nafkah sekian, tetapi si suami tak bayar. Akhirnya si wanita itu dia terumbang ambing, dia tak ada duit. Maka apa dia perlu buat? Dia pergi cari bantuan. Dan bila dia cari bantuan, yang membantu dia lebih ke hadapan, golongan seperti tadi, akhirnya dia akan nampak inilah golongan Islam yang sebenar. Tetapi golongan yang macam tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang baik, yang betul-betul nak Islam, mereka tak nampak sebab mereka tak kenal lah. Jadi mereka akhirnya, mereka juga akan mungkin cenderung menyokong perjuangan mereka. Mereka akan menyokong perjuangan mereka. Bila mana hak-hak tak diberikan. Yang ketiga, contoh mereka sebut tentang hak wanita dalam harta warisan tidak diberikan yang sama dan sebagainya. Itu perbahasan yang panjang. Dia bukan kata sama rata ke tidak. Kerana dalam setengah aspek, wanita juga mendapat lebih berbanding dengan lelaki, mengikut masa dan keadaan. Ya? Tetapi kenapa mereka hanya melihat benda ini? Kerana mereka tak faham tentang konsep lelaki ini adalah kawam, adalah pemimpin. Dia ada tanggungjawab. Walaupun dalam certain situation, lelaki dapat 2 dan perempuan dapat 1, tetapi yang perempuan dapat 1 bahagian ini, dia adalah bersih. Lelaki yang dapat 2 ini, dia adalah kasar, maksudnya perlu menggunakan apa yang dia dapat ini untuk dibelanjakan kepada tanggungan dia. Maksudnya yang dia dapat 2 ini bukan untuk diri saja, untuk dia menjaga adiknya. Tetapi bila si lelaki sekali lagi, dia tak faham tugas dan tanggungjawab. Bila dia dapat 2 bahagian, dia anggap semua tu aku punya. Sebab itu saya sangat bersetuju, antara langkah pencegahan dia yang saya sangat setuju ialah apabila kes bercerai, ini sesuatu yang perlu kita bangkitkan, yang perlu kita atasi juga. Apabila ada kes bercerai, si suami yang telah bercerai tetapi tidak membayar nafkah, maka perlu diadakan satu undang-undang khusus di mana jikalau si lelaki ini ada bank account di mana-mana bank, maka berapa
jumlah yang telah ditentukan oleh mahkamah perlu dipotong terus daripada bank account dia. Terus perlu dipotong. Kalau tidak, hak wanita tetap tidak akan terjaga. Hak wanita tetap tidak akan terjaga. Dan salah satu lagi sebab yang menjurus kepada feminisme dan Islam nampak seperti ke belakang, naratif media yang berat sebelah. Naratif media yang berat sebelah. Baru-baru ini, Timbalan Menteri Wanita, Pembangunan Wanita, Henayo, dia membahaskan di Parlimen. Dalam tempoh tak silap saya 2013 hingga 2017, jumlah pasangan Islam yang bercerai, okey, dalam beberapa ribu, banyak juga, okey, 2-3 ribu. Tetapi dalam tempoh yang sama, pasangan yang non-Muslim yang bercerai beberapa kali ganda lebih tinggi berbanding dengan yang Muslim. Okey, beberapa kali ganda. Dan ini yang akan, tetapi media hanya melaporkan yang mana? Muslim saja. Contoh, perkahwinan bawah umur. Yang selalu naratif di media ialah apa? Muslim punya salah. Oh, lelaki 41 tahun tu kahwin dengan kanak-kanak 11 tahun. Tetapi mengikut statistik yang telah dibentangkan di Parlimen, dalam waktu yang sama, non-Muslim yang merupakan minoriti di Malaysia dalam 30% lebih, mereka punya perkahwinan bawah umur itu jauh lebih tinggi berbanding dengan Muslim. Kalau minoriti lebih tinggi daripada majoriti dari segi certain aspect, maksudnya benda ini sangat banyak dalam kalangan non-Muslim. Betul? Dan dia adalah sesuatu yang normal jikalau satu masyarakat yang majoriti di sebuah negara itu, mereka inilah yang biasanya akan, dalam kes-kes masalah sosial, dia akan paling tinggi. Bukannya saya suka, tetapi it's normal. Dia tak boleh kata, oh tengok Islam ni baik, kenapa perempuan dalam Islam banyak kena tindas kat Malaysia, hak-hak tak dapat. Cuba kau pergi dekat China, kau nampak Melayu tak yang kena tindas kat situ? Yang kau akan nampak ialah apa? Cina, non-Muslim. Kalau pergi ke negara barat dan sebagainya, adakah kita akan nampak orang Islam yang kena tindas saja? Tak. Kita akan nampak peratusan orang yang tertindas adalah non-Muslim. Yang masuk penjara orang kulit putih. Dia tak nampak muka Melayu kat situ. Tetapi masalah di situ adalah naratif media dan juga saya boleh kata masalah cara berfikir yang tak ada prinsip. Tidak menggunakan prinsip yang sama dalam mengadili segala aspek kehidupan. Boleh faham maksud saya? Itu untuk jawab soalan pertama. Soalan kedua ialah bagaimana nak berdakwah kepada non-Muslim. Banyak cara, dan saya percaya di sini pun kerap kali ada kuliah, dan Masya Allah sahabat saya Bro Zamri Vinod juga berada di sini, maka dia boleh mengajar lebih banyak cara-cara teknik berdakwah sebenarnya. Tapi antaranya saya sebut di sini, saya bagi beberapa tips saja insya-Allah. Pertama, kenali jiran-jiran sahabat-sahabat kita. Kenali mereka. Siapakah mereka? Selagi hubungan kita tak kuat, kadang-kadang susah nak berdakwah. Susah nak berdakwah. Dan kita lihat antara fake dakwah adalah kita berdakwah kepada orang yang rapat dengan kita dulu. Nabi SAW dia dapat wahyu, dia berdakwah dengan siapa dulu? Isteri Khadijah radhiyallahu anha, kemudian kepada anak saudara, kemudian kepada sahabat yang dia paling rapat, siapa? Abu Bakar dan sebagainya. Betul? Yes, cari kawan-kawan yang paling dekat. Kita fake dakwah, mulakan dengan yang paling dekat sebelum yang jauh. Mulakan dengan orang yang bujang sebelum yang berkahwin. Tahu kenapa bujang sebelum berkahwin? Sebab orang yang bujang, kalau dia dah terima Islam ni betul dan benar, dia kurang masalah nak difikirkan. Tapi kalau orang yang dah berkahwin, dia nak terima Islam, tapi dia fikir, suami aku macam mana? Anak aku macam mana? Isteri aku macam mana? Banyak dia perlu fikir. Ketiga, cari orang yang orang awam dan bukannya yang sarjana, yang scholars. Sebab kalau dengan scholars, dia boleh jadi perbincangan intelektual, tetapi masa sangat panjang dan kadang-kadang keputusannya tidak memberangsangkan. Tapi kalau orang awam, dia mudah dibawa berbincang dan sebagainya. Okey? Dan cari yang muda sebelum yang tua. Minta maaf kepada yang dah berusia. Kenapa yang muda sebelum yang tua? Saya bagi contoh paling mudah. Golongan sahabat yang masuk Islam pada awal-awal Islam, golongan tua ke muda? Berapa banyak effort, usaha yang Nabi letakkan untuk memujuk golongan tua Quraisy untuk masuk Islam?
Ada Nabi buat, tak dinafikan. Tapi Nabi SAW lebih banyak menghabiskan masa kepada orang yang muda ataupun kepada orang yang tua? Muda. Tahu kenapa yang muda dulu? Simple saja. Dari segi psikologinya, orang muda dia lebih senang terpengaruh dan lebih senang dibentuk. Sebab itu ada pepatah Melayu menyebut, nak melentur buluh biar dari rebungnya masa dia muda. Tapi kalau orang tua, saya bagi contoh, K-pop. Untuk remaja-remaja, bila K-pop tu keluar, Gangnam Style, sehari dua dia hafal. Nak hafal Fatihah pun susah. Ya? Sehari dua dia boleh hafal. Orang muda. Tapi bila orang tua, dia dengar Gangnam Style, apa yang tuan-tuan dan puan-puan terfikir waktu itu? Apa opa dekat kampung, kan? Dia nak terima tu, dia mengambil masa yang lama dan kadang-kadang susah dia nak menerima pembaharuan. Betul tak? Sebab orang kata benda itu dia dah berakar. Tapi mungkin selepas setahun dua, bila lagu tu pun dah turun, baru sedap juga opa Gangnam Style ni ya. Nampak? Tapi untuk orang muda, seminggu, 2 minggu, okey. Ingat lagi lagu apa, Pen Apple, yang lagu setengah 1 minit tu? I have a pen, I have a apple. Kan? Okey, untuk orang muda dia cepat hafal. Dia cepat buat. Tapi untuk orang tua, apa pen apple pen ni? Nampak? Dia nak menerima. Sama juga kalau kita nak berdakwah kepada orang yang remaja, mereka senang nak terima ideologi sebab masih fresh. Pada waktu muda itulah mereka sedang mencari identiti. Dan sebab itu kalau nampak perasan, remaja yang paling ramai masuk agama Kristian, orang yang paling ramai masuk agama Kristian pada usia apa? Pada usia muda. Di sekolah menengah, di college, di university. Paling ramai. Sebab itu mereka ada klub-klub Kristian yang sangat aktif, ajak pergi main gitar, main campfire dan sebagainya. Di situ dibentuk dan mereka mudah terpengaruh ke situ. Tetapi kegagalan tim-tim usrah Islam, ini pedih sikit ni. Jelah, bila kita buat usrah di university, di college, kita buat sesama kita. Tapi reach out tak macam Kristian. Kristian dia buat usrah mereka, tapi usrah mereka juga jemput orang luar dan kemudian usrah ini juga akan keluar untuk buat kerja mereka. Buat kerja mengajar orang masuk Kristian. Tapi Islam, dia punya usrah geng aku saja. Geng usrah lain tak berapa bagus. Nakib aku paling baik. Nakipah aku paling baik. Dia macam tu. Jadi antaranya, rapatkan silaturahim, kenali mereka, adat budaya mereka. Tak perlu nak jadi master dalam Bible, dalam Hindu, dalam Buddha. Tak perlu. Yang perlu ialah tunjukkan contoh teladan yang baik. Setelah kita dah rasa comfortable, mereka dah rasa selesa dengan kita, senang tak nak bercakap? Senang nak bercakap. Macam-macam boleh bercakap. Saya kongsi 2 tips ini saja insyaAllah. 2 tips. Tips pertama, kita tak boleh tiba-tiba cakap, Chong, nak cakap Islam dengan you. Rasa-rasanya dia nak duduk tak? Dia kata, apa hal lah tiba-tiba nak cakap Islam dengan aku? Tak payah. Kita guna reverse psychology. Kita tanya dia benda-benda simple. Budaya dan agama dia yang simple. Kalau dia Cina, tanya benda-benda yang biasa bagi orang Cina. Seperti, jangan tanya, Chong, makan babi sedap kah? Janganlah. Kadang-kadang ini soalan lah selalu kita tanya. Kita tanya soalan seperti, Chong, nak tanya, kenapa orang Cina suka warna merah? Chong, kenapa orang Cina, kan, bila ada orang meninggal, ada kain putih? Chong, apa itu tahun baru Cina? Chong, apa itu kuih bulan? Apa itu Pak Chang? Apa itu perayaan hari hantu? Macam-macam ditanya. Bila nampak benda pelik, Chong, kenapa bila ada orang mati, kena ada buat upacara itu? Apa itu? Boleh ceritakan? Chong, kenapa ada bakar-bakar itu rumah kertas? Apa pasal? Bukan mau debate, nak tahu saja. Kita tanya. Proses ini mungkin mengambil masa berapa lama? Berbulan-bulan, bertahun-tahun. It's okay. Kesabaran perlu ada. Bila kita asyik tanya, Chong rasa letih tak? Letih menjawab kan? Bila dah letih menjawab, dia buat apa? Dia tanya pula, Ahmad, lu suruh tanya saya banyak, boleh tanya sikit kah?
Lu orang apa mau sembayang sebelum mau sembayang mesti mau karaoke dulu You rasa dia tahu cakap azan ke? Dia mana tahu azan? Dia hanya dengar, wah, kalau muazzin tu punya suara sedap, dia cakap karaoke lah. Tapi kalau suara muazzin tu tak sedap, apa sah ada macam bunyi ayam berkokok? Itu lagi teruk. Kan? Tapi kadang-kadang mereka akan tanya soalan macam tu. Mau tanya you tak ada panas meh? I pakai singlet pun panas tu. Lu orang balut macam itu, tak ada panas ke? Dia kadang-kadang dia akan tanya soalan. Tapi sebab apa? Mereka berani tanya kita dengan cara berseloroh macam tu. Sebab apa? Sebab dah dapat. Kalau orang baru kita kenal, kita tak cakap macam tu. Kita tak panggil bro sis, kita panggil tuan, encik. Betul tak? Dan kemudian akan tanya, kenapa you orang mesti sembahyang 5 waktu banyak busy you orang puasa, tak ada curi makan ke? Dia akan tanya soalan-soalan macam ni. Bila dia tanya, kita dah start berdakwah belum? Dah. Adakah kawan kita pada waktu itu dia merasakan kita sedang berdakwah? Tetapi lebih menjurus kepada perbincangan, perkongsian, nak kenal mengenali, betul ke? Itu teknik yang pertama. Kedua, juga tanya soalan kepada dia. Contoh, Peter, engkau bukan Peter lah, Peter, Mary ke, Peter nak tanya, dalam agama Kristian you all percaya berapa Tuhan? I confused sikit lah. Sebab kadang-kadang I dengar orang cakap Kristian percaya satu Tuhan, tapi ada 3, tapi ada orang kata 3. Saya tak pandai. Dalam Islam kata, kalau you tak tahu, tanya orang yang tahu. Sebab tu saya tanya you kawan I Lepas tanya kepada dia, dia akan cakap, bagilah dia cerita apa pun. Dia nak cerita apa pun cerita. Waktu itu bukan debate. Jangan, you tahu tak dalam Gospel of Mark chapter 12 verse 29. Jangan debate. Waktu itu selepas dia habis cerita, dan kesimpulannya kami orang Kristian percaya tak. Okey, dan macam tu. You tahu tak, kita orang Islam kita pun percaya satu Tuhan juga. Qul huwallahu ahad. Lepas tu kita juga percaya Tuhan ini tak ada permulaan, tak ada akhir. Bukan itu saja tahu. Kita orang Islam juga percaya Tuhan tak ada mak bapak, tak ada ayah, tak ada nenek moyang, dia tak ada anak, tak ada cucu, tak ada cicit. Yang terakhir kita orang Islam percaya Tuhan tak ada apa yang serupa dengan dia. Tak boleh nampak dengan mata. Sebab bagi kita orang Islam yang boleh nampak dengan mata itu ada jisim, yang ada jisim itu bukan Tuhan. Sebab jisim diciptakan oleh Tuhan. Itulah kami percaya. Soalan saya, kita tanya dia, lepas dia dah jawab, kita pula share. Rasa macam preaching tak? Tak kan? Dia hanya cari persamaan. Macam tu. Di dalam Kristian you orang ada berapa perayaan dia pun cerita lah. Kita orang ada 2 perayaan utama, Hari Raya Aidilfitri dengan Hari Raya Aidil Adha. Kenapa ada Hari Raya? Macam nampak tak? Dia pun I baru tahulah. Sharing. Dia lebih kepada sharing, jangan preaching. Jangan preaching. Benda macam ni lebih casual. Dalam perkongsian saya ini, ada tak saya quote dalam surah Al-Ikhlas, surah ke-112 ayat 1 hingga 4? Ada tak? Tak ada. Tapi kita jadikan dia sebagai sesuatu yang casual. Tapi kalau kita mula start quoting, dia kata ini orang betul-betul lah pendakwa. Dia pun lari, dia pun takut. Tapi sebagai kawan-kawan, kita kena ada sikap natural seperti seorang kawan dalam berkomunikasi. Cakap relax. Itu macam. Okey, tak apa. Lain kali jumpa, tanya lagi soalan lain. Dan kita mulakan. Itu 2 teknik yang mudah. Of course, kita ada pelbagai macam-macam berpuluh-puluh lagi teknik bagaimana nak memulakan percakapan yang mudah. Kalau orang pekat dan bisu pun nak belajar berdakwah, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan yang bukan pekat dan bisu pasti boleh. Kalau orang pekat dan bisu sanggup belajar macam mana gunakan bahasa isyarat untuk sampaikan dakwah, tuan-tuan dan puan-puan pun boleh. Ala bisa tegal biasa, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan yang lain? Kalau atheist. Okey, tips tadi kalau atheist yang macam mana? Dia yang pertama, dalam dakwah, foundations kita, asas kita ialah apa? Tauhid. Atheist ini, secara umum, mereka akan tanya macam-macam soalan, sains, dan mungkin mereka akan bertanya soalan tentang logik. Kita logik. Yang tak logiknya mereka. Dan saya akan bagi tahu kenapa tak logiknya mereka. Sebab kita akan lihat
Orang ateis, mereka mau kelihatan seperti orang yang rasional. Nak ada bukti. Tak ada bukti, saya tak percaya. Tapi sebenarnya, prinsip mereka tak konsisten. Prinsip mereka tak konsisten. Ada seorang penulis, nama John Gray. Dia ada tulis buku 7 Types of Atheism. Okay? Dia menggunakan prinsip yang sama digunakan oleh orang ateis untuk menilai Kristian sehingga menolak agama Kristian. Dia kata, atheist people, they are not consistent with their principle because they do not apply the same principle that they use against Christianity against atheism. So prinsipnya dia berubah. Jadi foundation kita berdakwah kepada ateis, wujudkan kepercayaan dan keyakinan pada Tuhan dulu. Selagi tak menjawab persoalan tentang Tuhan, kalaulah dia tanya soalan, biasanya kalau Tuhan itu adil dan you percaya hanya Islam saja, orang Islam saja masuk syurga, kenapa Tuhan tak ciptakan semua Muslim? Kalau Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, kenapa ada orang mati dalam gempa bumi? Tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai Muslim, kita tahu macam mana nak jawab. Tetapi kalau kita jawab dengan brilliant, you rasa, wah, you punya jawapan hebat lah. I nak masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebab dia tak akan dapat terima selagi mana dia tak dapat terima Tuhan. Segalanya Tuhan. Saya bagi contoh paling mudah. Orang etis antara yang paling famous yang suka tanya soalan mereka tanya ialah, kalau Tuhan itu maha pengasih dan penyayang, kenapa ada kesengsaraan di dunia? Betul? Saya boleh jawab. Tapi sebelum saya jawab, saya akan tanya kepada dia. Saya kata, brother, I can give you the answer. Saya boleh bagi jawapan. Lagi-lagi kalau orang yang murtad, lagi saya suka kalau dia tanya soalan macam tu. So saya akan bagi tahu kepada dia, okay, I have the answer according to Islamic perspective. Tapi saya nak tanya you, apa jawapan dari etis menurut sains? Kenapa wujudnya kesengsaraan di dunia mengikut neraca sains? Please. Sebab kamu nak logik kan? Kamu nak sains kan? Saya nak dengar juga jawapan awak. Saya ada jawapan, tapi saya nak dengar jawapan awak. Mengikut sains, kenapa wujudnya kesengsaraan di dunia? Percayalah, tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Tahu kenapa tak ada jawapan? Because there's no answer in science. Why there is a suffering? There's no answer. Tapi sebagai Muslim, kita boleh kata tak ada answer. Apa jawapan dia? Kita boleh kata, yes, Tuhan memang maha pengasih, maha penyayang. Tetapi kita perlu faham perspektif. Tuhan menciptakan kita, dunia ini adalah satu ujian. Ujian untuk melihat siapa yang lebih bertakwa. Untuk melihat siapa yang lebih beriman, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih baik. Dalam surah Al-Ankabut surah 29 ayat kedua dan surah Al-Mulk surah 67 ayat kedua. Kenapa dalam hidup ini mesti ada ujian? Kerana dunia ini bukannya utopia, tetapi dunia ini adalah distopia. Apa itu utopia? Bukan majalah komik. Apa itu utopia? Utopia adalah satu tempat yang di mana ideal, yang tak ada kesengsaraan, yang dunia itu adalah perfect. Utopia bukan di dunia, di syurga, insya-Allah. Dunia adalah distopia. Ada kegembiraan, ada kesakitan, ada kepuasan, ada ketidakpuasan, ada kesedihan. Okey? Kenapa dunia ini mesti ada ujian? Maka kita bagi logik sikit kepada mereka. Kita kata, kalau semua ini pelajar medik, semua ni pelajar medik, okey, pelajar medik, macam mana nak memastikan yang pelajar medik ini boleh betul-betul menjadi seorang doktor yang bagus, yang tak akan bagi salah ubat? Tak boleh. Sebagai seorang guru yang pengasih dan penyayang, saya kena pass semua pelajar tanpa melalui ujian. Okey tak? Kita tanya kepada dia, okey tak? Saya pass semua pelajar, tak payah lalu ujian, lepas tu semua keluar jadi doktor perubatan. Okey tak? Cakap dengan dia, kenapa tak boleh? We don't need test actually. We don't need test. Dia akan kata tak boleh. You kena ada test. Barulah kita tahu siapa betul-betul boleh jadi doktor. Oh, kalau dalam bab dunia, dalam bab doktor, kamu rasa perlu ada test. Tapi kenapa kamu tak boleh terima dunia ini mesti ada test?
untuk melihat siapa yang bertakwa. Itu saja. Kita boleh menjawab beberapa orang kata apa? Beberapa hikmah di sebalik adanya kesengsaraan dan ujian. Ada satu buku kitab yang dikarang oleh Imam Al-Izzuddin. Okey. Yang dia bagi tahu ada 20 lebih hikmah kenapa wujudnya ujian dan kesengsaraan di dunia. Okey, buku itu dalam bahasa Inggeris sangat menarik. Why 20 Wisdom of the Trial and Tribulations in this World. Sangat cantik dalam bahasa Inggeris. Boleh download juga. Jadi untuk etis, saya kata wujudkan Tuhan dulu. Selagi tak wujudkan Tuhan, jangan pergilah hikmah kita solat 5 waktu, kenapa kita pakai hijab, kenapa kita korban, kenapa kita tawaf 7 kali, lepas tu pula kita gunakan argument sains. You tahu tak, bumi ini juga bertawaf. Kan? Sebab itu kita juga keluarkan jam tawaf. Tak. Wujudkan kepercayaan Tuhan dulu. Establish that, then everything unfold. Sebab kalau you ada Tuhan, percaya ada Tuhan, baru kita boleh siasat benda-benda lain. Contoh paling mudah, saya harap saya tidak mengelirukan siapa. Untuk polis menyiasat satu kes pembunuhan, pertama sekali mesti ada apa? Bukti? Bukan? Bukan laporan? Dia mesti ada kes pembunuhan dulu. You see, sometimes ini manusia. This is human being. Kita fikir terlalu jauh, tapi benda yang paling simple yang merupakan fundamental, kita tak terfikir. Sebab saya dah cakap dengan very obvious. Untuk polis menyiasat satu kes pembunuhan, dia mesti ada apa? Mesti ada kes pembunuhan. Kalau tak terjadi kes pembunuhan, nak cari suspek apa? Nak cari bukti apa? Bila ada pembunuhan, maksudnya bila ada kematian, baru disiasat kenapa dia mati. Kalau didapati dia dibunuh, waktu itu baru mencari di mana dia dibunuh, adakah dia dibunuh di situ, dan siapakah kebarangkalian suspek dia, dan siapakah orang yang bersama dengan dia pada kali terakhir, siapakah yang berhubung dengan dia, dan dipastikan bilakah waktu dia mati, dan adakah sahabat-sahabat dia yang berhubung dengan dia dan sebagainya. Baru dikumpulkan bukti, barulah cari suspek. Betul ke tak? Sama juga. Kalau kita pergi lebih jauh dengan etis, kita bercerita tentang hukum hakam dalam Islam, hikmah-hikmah, larangan dan perintah dalam Islam, kecantikan Islam, sistem syariat dalam Islam, perbankan Islam. Ceritalah macam mana pun. But I still don't believe in God. Tak boleh. Dia tetap berdiri di atas dasar La ilaha illallah. Tak dinafikan ada orang masuk Islam kerana tertarik dengan syariat dalam Islam. Ada. Tetapi majoriti yang masuk Islam, terutamanya daripada Kristian ke Islam ataupun daripada ateis ke Islam, sebab apa? Konsep ketuhanan yang cukup simple. Ada orang Kristian yang masuk Islam, dia kata, when I was Christian, I'm a bit confused. I believe in God, but God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, there is not 3 God but 1 God. It's not 3. Father, Son, Holy Spirit. It's not 3 but it's 1. How to 1? I don't understand. Malahan Profesor Hans Kung, Dr. Hans Kung, salah seorang yang ternama dalam Katolik, dia juga mengatakan dalam buku dia juga mengatakan this Trinity bagi dia tak make sense. Bagi dia, dia adalah seorang penganut Katolik, dia pun kata tak make sense. Now, tetapi bila dia ditedahkan dengan Islam, Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu. Okey, satu. Ada tak Tuhan bapa ke anak ke malaikat ke? Tak ada. Satu saja, just one, tunggal, uniquely one. Bukan saja satu, boleh jadi ini botol satu, betul, tapi tak nafikan kat luar tu pun ada satu lagi. Tapi unique one, the only one. Okey, satu, jelas. Allahu Samad, Allah tempat bergantung segalanya. Dia tak ada permulaan, tak ada akhir. Very clear cut. Jikalau Allah, Tuhan ada permulaan, maka dia adalah diciptakan dan dia tak boleh jadi pencipta mutlak. Lam yalid wa lam yulad. Clear cut. Tuhan tak ada mak bapa, tak ada anak. Dia menafikan segala ketuhanan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan benda ini logik pun. Kalau saya kata Tun Mahathir, you tutup mata dapat bayangkan muka dia tak? Biasanya saya akan suruh non-Muslim buat. Dan selepas itu saya kata, okey, tanya dia, okey, sekarang you tutup mata, saya sebut nama Allah. Anything? Dia kata nothing. Yes, this is the God that we want to worship. The God that you cannot see with your naked eyes.
Tuhan yang kamu tak boleh nampak dengan mata kamu. Kalau boleh nampak, itu bukan Tuhan. As simple as that. Sebab itu, establish Tuhan dulu, tauhid dulu, everything will be unfold. Rukun iman kita bermula dengan kepercayaan kepada hari kiamat dulu kan, betul tak? Bukan Oh, lupa, salah. Habis tu? Oh, percaya pada Allah. Kenapa bermula dengan Allah dulu? Simple. Kalau tak boleh percaya dengan kewujudan Allah, macam mana kamu nak beriman yang Allah menciptakan malaikat? Dan malaikat ini pula yang kita tak nampak sekarang, dia menurunkan dan menghantar wahyu kepada para anbiya. Okey? Wahyu dan kepada anbiya. Dan kemudian, anbiya ini antara tugas mereka, wa basyira wa nazira, memberikan amaran dan juga peringatan tentang datangnya hari kiamat. Dan segala yang terjadi pada hari kiamat itu adalah qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Everything unfold. Dia go backwards. Nampak tak? Ini bukan Ip Man main kungfu. Walaupun dia selalu buat macam ni kan. Dia macam domino. Kalau you boleh percaya kepada Allah, you percaya ada Tuhan, then possibility Tuhan dah ada. So what next? Tap. Kenapa akak-akak pakai tudung, berhijab? Kenapa abang-abang solat? Sebab apa? Sebab sedap kan, best kan solat? Sebab ada manfaat sains kan solat, betul tak? Kenapa? Dah beriman. Bila waktu solat sorang-sorang dalam bilik, tak ada orang nampak, solat isyak 4 rakaat, akak-akak abang-abang ni solat berapa rakaat? 1 rakaat aja kan? Kenapa buat 4? Tak ada orang nampak, tak ada CCTV. Sebab dah ada iman. Bila dah ada iman, okey, tak ada orang nampak pun, lillahi ta'ala. Itu tandanya iman. Etis ni ada iman lagi tak? Tak ada. Boleh tak kita terima Isra' dan Mi'raj? Walaupun nampak absurd, walaupun ada orang kata ridiculous, you punya Nabi berjalan pergi Isra' dan Mi'raj, naik itu buruk-buruk. Saya kata, what is the problem? You boleh percaya tak benda itu? Saya kata, you percaya Tuhan tak? Percaya. Kalau Tuhan boleh menciptakan alam ini tanpa sesuatu, kenapa Tuhan tak boleh memberikan satu pengangkutan kepada Nabi dia, diciptakan daripada tak ada sesuatu? So what is your problem? Nampak the logical argument kat situ? Ada seorang lelaki Melayu murtad. Dia suka kacau saya. Tak tahulah dia suka kat saya ke tak? Tak apalah, kalau dia suka kat saya tak apa. Okey je. Tak semestinya saya suka kat dia. Tapi saya sayang dia sebab saya nak dia kembali pada Islam kan. So dia kata dengan saya, dia dah murtad. Boleh bawa kepada atheist jugalah. Dia kata, Jesus, ini argument dia. Dia kata Jesus is God. Jesus is God because Jesus can walk on the water. Itu argument dia. So saya kata, if someone can walk on the water can become God, how about Moses who split the entire sea? He is even greater God then. Dia kata macam tu. Dia kata, but Jesus, he can go up to the heaven. Saya kata, so what go up to the heaven? The Prophet even go up on top of a heaven, Sidratul Muntaha, that even angel cannot go. But that doesn't make Prophet Muhammad a God. Perlu saya quote ayat Bible ke? Tak perlu. It's just something common sense. Bila yang hak dan batil bertembung, dia seumpama tutup semua lampu sini, dia kegelapan. Itu batil. Bila kita buka satu lampu, tak pun buka handphone kita satu lampu, apa akan terjadi kat sini? Yang cahaya itu pasti akan semua nampak. Tapi sekarang, yang nampak hanya kegelapan kerana yang bercahaya seperti tuan-tuan dan puan-puan, tak ramai yang pergi buat dakwah. Sebab cahaya tu kita simpan dalam poket, kita hanya tahu. Jadi dengan etis, wujudkan ketuhanan dulu insya-Allah. Kalau boleh, Zamri nanti dia boleh buat kursus lah. Dia boleh handle kursus dakwah dan sebagainya. Boleh buat kat sini. Ramaikan datang, belajar teknik. Simple, very simple teknik. Tak ada kuting-kuting pun. Walaupun Zakir akan datang, Zamri Wino akan ajarlah cara Zakir naik insya-Allah. Saya ajar yang simple-simple saja. Okay, wallahu alam. Ada lagi ke soalan terakhir? Tak ada dah. Semua nak balik. Lapar. Ya, puan.
Okey. dekat dengan gelombang yang kita harapkan hadapi. Okey, apakah persediaan kita untuk menghadapi gelombang ini? Macam mana nak bersedia? Pepatah Melayu sebut, sediakan payung sebelum hujan kan? Okey. Ataupun sediakan baju hujan sebelum hujan. Nah, pun boleh juga. Tak kisahlah, mana-mana pun tak payah argue pasal benda tu. Antara persediaan yang kita perlu buat ialah, dalam prinsip Islam, kita tidak boleh memberi sesuatu tanpa kita memiliki sesuatu. Betul? Maksudnya, kita nak mempersiapkan orang lain, kita juga perlu mempersiapkan diri kita. Kita perlu pergi kuliah agama, perlu belajar foundation. Dan saya selalu sebut, mungkin ada yang tak setuju dengan saya, but it's okay. Pandangan berbeza is okay. Ini menurut pandangan saya saja. Iaitu, saya suka menyarankan orang Islam kita go to the most fundamental dulu, foundations dulu, akidah, tauhid dan sebagainya. Saya tak kata hukum hakam tu tak penting. I'm not talking about that. Tetapi saya sedang memaksudkan Allah, keyakinan itu betul-betul masuk dalam hati kita. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam mentarbiah mereka. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha, dia ada meriwayatkan satu hadis yang Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, jikalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang hukum hakam, tak boleh minum arak dan sebagainya terlebih dahulu, nescaya orang Quraisy Mekah ini, mereka akan menolak Islam. Tetapi diturunkan kepada mereka ayat-ayat tentang Allah dan syurga dan neraka, sehingga iman telah masuk. Maka apabila datangnya hukum hakam, mereka boleh terima dengan mudah. Bukan terima berperingkat sangat, tetapi kita kata walaupun arak diharamkan 3 peringkat, tetapi bila arak diharamkan di Madinah, sahabat berteriak dekat jalanan, arak dah dekat-dekat mulut, sahabat buat apa? Dia tak kata bismillah, last one. Tak ada. Iman mereka sampai buang, pecahkan tempayan, dan dikatakan jalanan Madinah banjir dengan arak pada hari itu. Dari mana datangnya? Cara tarbiyah Nabi SAW. Cara tarbiyah kita kena ikut cara tarbiyah Nabi SAW. Nabi SAW mentarbiyah mereka dengan akidah yang jitu, bukan hukum hakam dulu. Dan saya boleh kata, kita sebagai golongan yang ada anak kecil, ada cucu yang bakal menjadi ibu bapa ini, kita hari ini banyak mendedahkan anak kita kepada fake hukum hakam dulu berbanding dengan akidah dulu. Ramai di kalangan ibu bapa juga mengelak untuk menjawab soalan dan kadang-kadang menengking anak-anak bila anak bertanya soalan seperti, anak-anak ini innocent. Mereka akan tanya soalan, ibu, kan alam ini diciptakan oleh Allah. Nak tanya sikit ibu, habis siapa ciptakan Allah? Kita pula bagi, Allah itu pencipta, dia tak diciptakan. Anak-anak faham tak? Kalau dia tak faham, tak faham lah. Itulah pasal awak tak sampai standard lagi, nanti belajar lagi. Last anak tu dia akan membawa perasaan itu sehingga ke mana? Sehingga ke dewasa. Ibu, ayah, kenapa tak boleh nampak Allah? Kenapa tak boleh nampak? Nampak? So all these things dia akan menjurus. Tetapi bila foundation akidah itu, kita hari ini banyak membalut anak-anak kita dengan luaran. Dia kena berpenampilan songkok, kopiah, jubah. Very good, very good. Masya Allah. Tetapi dalam isi dia kosong. Isi dia kosong. Tapi bila foundation dia datang kuat, datanglah apa sekalipun. Sebab itu Allah gunakan perumpamaan pokok dalam Quran untuk iman. Iman yang kuat, Allah jadikan dia seperti macam contoh akar. Betul ke? Akar pokok yang kuat, dia akan pergi sangat dalam, betul? Bila datangnya ribut, taufan, ribut taufan datang, daun-daun dia, dahan-dahan dia yang bengkok-bengkok itu akan patah, akan botak, akan hilang semua daun-daun itu, buah-buah hilang. Tapi pokok itu masih teguh tak? Kita mungkin tercedera sedikit, kita mungkin terluka sedikit dengan serangan liberalism dan sebagainya. Tapi kalau akidah dan tauhid itu kuat, akar itu kuat, yang semua ke atas tu mungkin terluka sedikit, tercalar sedikit, kita rasa kurang confident sikit, tetapi kurang confident tetapi masih kuat. So, pendidikan perlu ambil tanggungjawab. Mulakan dengan ahli keluarga kita, tetapi jangan kedekut. Ambil berat juga tentang jiran kita, ahli karya kita. Kerana
minta maaf kalau saya kata ramai di kalangan Muslim hari ini telah menjadikan dunia ini sebagai padang mahsyar. Iaitu hidup aku nafsi-nafsi. Kubur masing-masing, jangan jaga tepi kain orang. Sebagaimana saya bagi contoh kepada tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW dia bagi perumpamaan ini. Macam mana kita nak educate. Dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi sebut perumpamaan satu kelompok manusia ini adalah dalam sebuah kapal, ada golongan di atas, ada golongan di bawah. Apabila golongan yang di atas tidak mempedulikan orang yang di bawah, maka orang yang di bawah ini, dia akan buat apa? Dia nak air. Apa yang dia buat? Dia akan, kita nak susah-susah kacau dia orang buat apa bro? Ya, kita kan dekat laut. Ni ada, tebuk aje lah. Pandai tak? Terlebih pandai. Bila dia tebuk, air masuk, kapal akan karam. Bila kapal karam, yang akan karam hanya orang yang bawah saja ke ataupun semua? Sebab apa? Orang atas tak mempedulikan orang yang bawah. Dan saya boleh simpulkan, kerana, minta maaf lah kalau tak suka pun, tapi realitinya ialah, berapa ramai orang yang pergi masjid dan surau, pergi kuliah majlis ilmu, setelah mereka habis dengar kuliah majlis ilmu, berlambak setiap minggu, biasanya mereka akan lepak dengan geng-geng masjid mereka saja, di kedai mamak, di kedai kopi, mengeteh dan sebagainya. Tetapi masyarakat jiran-jiran dia, karya-karya dia, makan minum dia tak tahu. Barangkali nama dia pun kita tak tahu. Barangkali berapa lama anak mereka tak makan, kita pun tak tahu. Wahal kita mengaji. Kita mengaji, Nabi kata, tak beriman kamu kalau kamu tidur dalam kekenyangan, tapi jiran kamu tidur dalam kelaparan. Dan bila macam tu, maka akan berlaku kerosakan pada masyarakat. Dan bila berlaku kerosakan pada masyarakat, bukan saja mereka kena, semua juga akan kena. Semua juga akan kena. Kerana kita tak peduli. Maka nak kukuhkan dengan akidah, jadi manusia seorang Muslim yang prihatin kepada sekeliling. Jangan hanya pandai komplain. Muslim hari ini sangat pandai komplain, jabatan agama tak buat kerja, majlis agama tak buat kerja, tapi dia tak pernah komplain dirinya pun tak buat kerja. Antara kerja yang dia yang paling rajin ialah komplain. Tak. Hulurkan bantuan. Uruskan masjid, karya surau kita dengan baik. Santuni masyarakat sekeliling. Bila baiknya masyarakat sekeliling, insya-Allah kawasan itu terjaga. Bila dah okey, bantu pula kawasan-kawasan lain. Dan saya bagi analogi terakhir. Nauzubillah. Kalau ada anak kita di atas bukit, kita pun di atas bukit, dia berlari, dia budak kecil 2-3 tahun, comel. Dia berlari pergi ke tebing bukit itu. Kita dah jauh dah, kalau nak kejar, memang anak kita jatuh dulu. Tetapi di sana, dekat dengan tebing itu, ada seorang lelaki ataupun manusia yang berdiri di situ. Apa yang kita harapkan manusia itu buat? Apa kita harap dia buat? Kita harap dia apa? Tolong tahan anak kita daripada terus berlari ke tebing, betul tak? Tapi andai kata manusia itu dia biarkan, dan nauzubillah anak kecil itu terjatuh dalam tebing dan meninggal, kita akan pergi cakap dengan lelaki manusia tadi. Kita akan cakap apa? Kita akan kata, sampai hati awak nampak budak nak jatuh ke tebing, awak tak nak bagi tahan, awak ni mementingkan diri. Maka dia dengan muka relax tanpa rasa bersalah, dia jawab, bukan anak aku. Kita sebagai mak bapak waktu itu rasa macam mana? Geram, marah. Tahu tak, kegeraman itu yang sama dihadapi oleh orang lain. Kerana hari ini kita kata, yang ada masalah tu bukan anak aku. Biarlah. Kita juga mengambil pendekatan yang sama sebagai lelaki yang berdiri di tebing itu, yang tak pergi selamatkan anak kecil itu. Tapi betul tak waktu itu kita harapkan lelaki itu selamatkan? Same thing. Kalau kita nak Allah bantu kita, bantu anak-anak orang lain yang kita tak kenal. Kerana insya-Allah dengan kita membantu anak-anak orang lain yang kita tak kenal, bila masa nauzubillah kalau anak kita pun nak buat jahat, Allah akan hantar orang untuk tolong kita juga. Itu mindset yang perlu kita ada. Bila masyarakat ni ambil peduli, jangan hidup seorang-seorang. Jangan perasan tim kita saja bagus. Aku habis kuliah, aku lepak dengan tim-tim aku, dengan geng-geng aku. Jangan. Kita kena turun, menyantuni masyarakat, jadikan sebagai satu amalan kita bersama. Masyarakat akan terpelihara dan kemudian dia akan merebak.
Dan yang terakhir, saya gunakan analogi lilin. Lilin, okey? Apa yang lilin boleh lakukan untuk menerangi satu bilik itu, satu tempat itu? Dia kena menyala. Boleh tak lilin tu pergi menjadikan dinding-dinding itu menyala? Benda yang lilin itu boleh buat ialah menyalakan dirinya sahaja. Betul? Kesimpulan dan analogi ini juga yang saya gunakan untuk tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, iaitu dalam Quran surah Al-Ghasyiyah surah 88 ayat 21-22, Allah sebut fadzakir innama anta muzzakir lasta alaihim bimusaitir. Tugas kamu hanya memberi amaran, dan tugas kamu ini sekadar memberi amaran, dan kamu tidak diberi kuasa untuk mengubah mereka. Benda yang kita boleh buat adalah kita berdiri di luar, kita pergi menyantuni masyarakat, kita cuba menerangi mereka, sama ada mereka mau diterangi ataupun tidak. Kerja kita kah? Bukan. Kerja Allah. Tapi yang penting, kita nyalakan diri dulu. Kita hadirkan diri dulu. Kita nampakkan diri kita dulu kepada masyarakat. Dan insya-Allah bila masa mereka rasa nak bersama dengan kita, nak bercakap dengan kita, mereka tahu siapa mereka nak cari. Tapi kalau selama ini kita macam siput asyik sembunyi je, mana dia nak jumpa? Tak jumpa. Hadirkan diri bersama dengan masyarakat, insya-Allah. Ya? Boleh puan kuatkan dengan mengaji akidah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi kita rasa dah tak ada, sebab makanan pun dah sejuk. Saya nampak ramai juga lapar ni. Jadi insya-Allah saya sekali lagi sebelum saya berundur, sebelum saya serahkan kepada pengurusi majlis, saya ucapkan jazakumullah khairan kepada One Center dan juga sahabat-sahabat semua yang hadir pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan menjadikan apa yang telah kita belajar ini sebagai sesuatu yang bermanfaat. Dan sebelum berundur, kalau sahabat-sahabat semua nak juga menyokong usaha-usaha dakwah kami, boleh berjumpa dengan sahabat saya di luar yang kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa nak buat sumbangan bulanan RM5, RM1, RM2 dan sebagainya, ada borang juga boleh diisi di luar dan boleh dapatkan profil kami di meja luar nanti, insya-Allah. Jadi jazakumullah khairan, yang baik datang dari Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Panjang umur kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.